Jadi kita dah memulakan show hari ini, membincangkan ejen permang sebentar tadi. Kita dah menyentuh sikit tentang peperangan di Ukraine dan Rusia, dan mungkin kita akan cuba mendalami situasi tersebut dengan lebih mendalam sikit selepas ini. Tapi untuk segmen kali ini, kita nak explore seorang individu yang trending di sepanjang social media untuk beberapa hari lepas. Individu ini dikenali dengan nama Marcelo Bielsa. Individu ini adalah jurulatih Leeds yang baru saja dilepaskan oleh Leeds United sendiri. Jurulatih yang mempunyai impak yang luar biasa terhadap bola sepak moden sepanjang 2 dekad lepas. Jurulatih terbaik di dunia bola sepak pada ketika ini banyak mendapat influence daripada Marcelo Bielsa sendiri. Ada banyak, there's so many ways to explore this, Faiz. Aku sendiri tak tahu where to start, where to end. Tapi I suppose we can start with aku kurang berpuas hati sedikit dengan cara Marcelo Bielsa dilayan oleh sesetengah komuniti bola sepak di Twitter yang mengatakan bahawa Leeds United hanya tahu main satu cara, Leeds United terlalu naif, Leeds United terlalu teruk, dan Marcelo Bielsa ni kenapa korang kata dia ni bagus? Siapa kata Marcelo Bielsa ni coach yang baik? Padahal tim dia tak elok perform pun. Itu adalah satu dakwaan yang bagi aku sangat-sangat unfair terhadap Marcelo Bielsa. Pandangan apa, Faiz? Sekarang ni Leeds kembali ke Premier League kan. Untuk generasi kita mungkin adalah generasi yang terakhir yang mengenal Leeds sebelum Leeds yang dengan Marcelo Bielsa. Mungkin kalau adik-adik yang di bawah kita 5-6 tahun, generasi mereka bila mereka mula celik bola sepak tu dah tak ada Leeds United di Premier League kan. Pada masa tu mungkin ada Stoke City lah mungkin. Jadi kita mengenal Leeds daripada sebelum Leeds dengan Bielsa. Kita kenal Leeds yang dengan Viduka, Harry Kewell, dengan Alan Smith sebelum ni kan, yang juga beraksi di Ellen Road, pernah beraksi di Champions League, mencipta pelbagai sejarah dan sentiasa menyaingi Premier League sebelum berdepan masalah kewangan dan akhirnya turun. Dan mereka mengambil masa yang terlalu lama untuk standard club dan size club sebesar itu. Terlalu lama masa yang diambil mereka, tetapi yang penting mereka sampai juga ke Premier League. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada Marcelo Bielsa. Hampir di cubaan pertama, tapi di cubaan kedua, cubaan berikutnya selepas itu berjaya datang ke Premier League. Dan di musim pertama Bielsa di Premier League, tempat ke-9. Dan akhirnya beliau tidak dapat bertahan di musim kedua beliau. Apa yang aku nak cakapkan ialah Marcelo Bielsa punya Leeds, Marcelo Bielsa's Leeds ni sekarang ni dalam fikiran aku lebih mendominasi kalau nak dibandingkan dengan Leeds yang aku kenal sebelum ni. Leeds ini lebih historik somehow entah bagaimana, tapi dia lebih historik. Han dapat rasakan aura bahawa kelab ini menjunjung beberapa nilai dasar yang dah ditanam oleh kelab tersebut selama berpuluh-puluh tahun sebelum ni. Dia stay true to their standard sebagai sebuah working class club to serve the Leeds people. Itu apa yang aku ingat sekarang ni dengan Leeds di bawah rejim baru dan juga di bawah Bielsa, berbanding dengan Leeds yang sebelum ni, yang kita tahu main Champions League lah apa semua kan, sebelum mendapat krisis kejatuhan. Itu apa yang aku ingat mengenai Bielsa di Leeds, Kish. Aku setuju dengan Faiz. Semua yang kau describe pasal Marcelo Bielsa tadi, tugas yang dia lakukan di Leeds, apa yang dibina di Leeds tu, itu semua adalah tugas yang luar biasa. Yes, aku faham ada kritikan bahawa Marcelo Bielsa terlalu one dimensional, bahawa dia tidak memiliki nilai-nilai pragmatism untuk membantu Leeds mungkin menukar gaya permainan apabila berdepan dengan sesetengah lawan kan. Tetapi sebenarnya bola sepak ni, Marcelo Bielsa boleh kita kategorikan as one of the dying breeds of purist managers tau. Managers
yang memiliki satu identiti dan falsafah bola sepak dan satu prinsip yang dia berpegang, tak kisahlah dia orang tengah on form atau dia orang tengah off form. Bielsa ni dari dulu, dari zaman dia di Newell's Old Boys di Argentina, prinsip dia simple. Bola sepak perlulah memberikan entertainment kepada penyokong yang menonton. Bola sepak ini adalah sumber escapism buat working class individuals yang sedang duduk di dalam stadium menonton aksi anda. Jadi bola sepak bukan hanya untuk mengejar kemenangan, tetapi bola sepak adalah untuk entertain, adalah untuk memberikan kegembiraan dan kebahagiaan kepada penyokong-penyokong di luar sana. Dan itu adalah prinsip yang dia pegang dari dulu sampai sekarang. And that is why even with Leeds, bila diorang menang atau diorang kalah, gaya bola sepak tersebut adalah sama. Identiti bola sepak tersebut adalah sama. And mungkin ramai yang berpendapat, oh, tapi kedegilan ini yang sedang melihat Leeds United struggle sikit season ni. Tapi kedegilan ini juga yang membantu mereka melayakkan diri ke Premier League dari Championship. Kedegilan ini juga yang membantu Leeds nampak seperti pasukan yang luar biasa dengan bajet yang mediocre, dengan barisan pemain yang boleh kita kategorikan sebagai championship quality players. Kedegilan ini juga yang membantu pemain-pemain seperti Calvin Phillips become from no one to easily one of the best defensive midfielders in the world sekarang. Kedegilan ini yang membantu player-player seperti Matthews Klitsch yang hampir ditendang keluar oleh Leeds kerana dikatakan not good enough for even the championship. And sekarang dia adalah mungkin antara pemain paling konsisten in the Premier League. Right? Patrick Bamford, a Chelsea reject, dikatakan not good enough for the Premier League. Tapi Bielsa yang revive career dia dekat Championship and sekarang dia adalah antara penyerang yang paling dihormati di pentas Premier League. So my point is that bila sesebuah senario itu tidak berjalan dengan lancar, terlalu mudah untuk kita kaitkan perkara ini dengan satu ciri-ciri jurulatih tersebut dan mengatakan bahawa ciri-ciri tersebut perlu mengambil tanggungjawab penuh ke atas masalah ini. Tapi realitinya, ciri-ciri itu telah pun membantu kelab dari pelbagai perspektif. Dan aku just berharap kita tidak lupakan benda tu. Sebab ini bukan pasal penyokong Leeds. Penyokong Leeds, aku 100% tak ada isu dengan. Sebab aku tahu fans Leeds, diorang sahaja sampai bila-bila akan tahu nilai dan value of Marcelo Bielsa the club. Kita takkan tahu. So, pesanan dan message dan perbincangan kita ni lebih terarah kepada individu-individu yang tak penyokong Leeds. Penyokong Leeds, diorang tahu macam nak appreciate Marcelo Bielsa. Tapi kita yang kat luar, yang terlalu taksub dengan kemenangan, yang terlalu taksub dengan misi mengejar piala sampai kita tak tahu nak menilai hubungan di antara penyokong dan jurulatih itu, hormatilah apa yang Marcelo Bielsa lakukan di Leeds. Kerana perjuangan-perjuangan seperti itu tidak ada lagi dalam modern football. Tidak ada lagi dalam modern football. Ya, tepat sekali. Aku sangat menyukai keberagaman dalam apa disiplin sekalipun. Contoh dia, kalau dalam bola sepak ni, dalam bidang kejurulatihan bola sepak, aku meraihkan kenyataan bahawa ada banyak jenis jurulatih di luar sana. Aku sangat menyukai Jose Mourinho dan Hang pun tahu. Tetapi, kalau kesemua 20 Premier League managers macam Mourinho, adakah anda tengok Liga tu? Tak kan? Tak semua perlu jadi macam Mourinho. Mourinho adalah Mourinho kerana dia jadi diri dia. Kan? Aku juga sangat menyukai Luis Enrique. Karakter yang berbeza dengan Mourinho. Profile yang berbeza dengan Mourinho. Approach yang berbeza dengan Mourinho. Dan aku suka dia. Apa yang aku nak cakapkan adalah, ia bukan pilihan. Ia tak semestinya satu pilihan. Kalau anda harus memilih satu gaya kejurulatihan yang anda suka, tidak perlu anda membenci yang lain. Kalau anda tak mau appreciate yang lain, it's okay. Tapi kalau bila tahap membenci yang lain, aku jadi, kenapa hang perlu membenci? Itu approach dia kan? Hormatilah approach dia kan? Kalau tak ada keberagaman ni, apa nikmat kita menonton bola sepak kan? Kita tonton bola sepak mungkin pada peringkat awal dia sebagai satu riadah. Kita tonton lagi sebagai seorang peminat, kita tonton lagi sebagai seorang
yang lebih teliti penganalisis contoh dia. Kita tonton lagi untuk mendapat segala-gala sensasi yang ada dalam bola sepak kan. Tetapi rata-rata daripada kita nak tengokkan tactical battle, perlawanan taktik yang ada atas padang semua kan. Kalau semua dilatih sama, perlawanan taktik apa yang kita akan tengok? Kan itu logik dasar dia. Jadi jurulatih-jurulatih seperti biasa yang mempromosikan idea-idea unorthodox dalam bola sepak tertinggi, bola sepak paling komersial di dunia, itu adalah sentiasa akan menjadi satu perkara yang amat aku hargai, Kish. 100% setuju Faiz. And benda ni bukan saja limited to corak bola sepak dia saja. Ia adalah hubungan di antara dia dan penyokong, which is one of the few things yang semakin pudar dalam arena bola sepak moden sekarang ni kan. Bielsa, aku rasa benda ni kita pernah sentuh in previous episodes. Bielsa adalah seorang individu yang sangat mementingkan identiti bandar sebuah kelab tersebut. Sebab bagi dia, bola sepak bukan sekadar mengejar piala. Bola sepak adalah hubungan simbiosis di antara satu institusi, sebuah sukan dan juga masyarakat tempatan. Dan simbiosis tersebut sangat ditekankan oleh Marcelo Bielsa dari dulu sampai sekarang. Kalau perasan, semua kelab-kelab yang dia pernah ambil alih tu, tak pernah pun ada kelab-kelab yang gergasi untuk mencabar Champions League. Tak ada. Sebab dia sedar bahawa kelab-kelab tersebut akan dikuasai oleh duit, akan dikuasai oleh the greed for money kan, akan dikuasai oleh approach yang kadang-kadang nafsu, correct. Nafsu adalah perkataan yang paling tepat. Akan dikuasai oleh semua perkara tersebut dan kadang-kadang mengabaikan sendiri penyokong. Contoh mudah Faiz, Arsenal punya season ticket antara yang paling mahal di pentas bola sepak dunia. Biarpun Arsenal dah berapa tahun tak menang Premier League. But that's my point, right? Like, kelab-kelab besar di luar sana ni, hubungan gap antara dia dan penyokong tu semakin lama semakin besar, kan? Tapi buat Bielsa, dia hanya memilih kelab yang masih lagi mempunyai that kind of connection dengan penyokong. Athletic Bilbao. Kita dah borak pasal the Basque pride, the Basque region and betapa penting identiti Basque tu kepada penyokong mereka. Bahkan Athletic Bilbao hanya menggunakan pemain daripada Basque region sahaja dalam kelab mereka. Dan Bielsa berada di sana. Kemudiannya dia pernah ke Lazio hanya untuk beberapa hari kan sebelum ada masalah di peringkat atasan dan dia prinsip dia resign terus. Tapi di Lazio pun dia pilih sebab itu adalah kelab yang berpangkalan di Rome, sebuah bandar bola sepak yang mempunyai sejarah yang sangat panjang. Dia pernah ke Marseille dan Marseille juga mempunyai satu sejarah identiti bola sepak yang sangat besar, sangat historik. Dan kemudiannya dia ke Leeds. Ada laporan yang mengatakan dia mengkaji identiti bandar Leeds untuk hampir 1 tahun sebelum dia menerima lamaran daripada Andrea Rani untuk menjadi ketua jurulatih Leeds United. Jadi, this is a man who prioritizes that symbiotic relationship. And kalau kau tanya aku Faiz, ada tak jurulatih lain di luar sana yang menekankan simbiosis ini? Jujur cakap, aku dah tak tahu. Aku tahu Jurgen Klopp is one of them. Jurgen Klopp pilih Liverpool over Man United dulu, mengikut buku yang ditulis oleh Raphael Honigstein, Bring the Klopp Noise, kalau tak salah aku tajuk buku tu. Dia memilih Liverpool over Man United kerana dia berkata Liverpool adalah kelab yang memiliki, pada ketika itu management dia lebih tekankan hubungan dengan penyokong, and Jurgen Klopp sendiri mahukan benda tu. He wanted to activate and feel again. Berbanding dengan Ed Woodward punya proposal kat dia yang lebih cenderung ke arah, kita ada bajet ni, kita boleh beli siapa-siapa kita nak. So, besides that, I can't think of any other managers yang menekankan that symbiotic relationship di antara penyokong dan juga kelab as much as Marcelo Bielsa does. Sekarang aku dah dengar satu podcast daripada Square Ball. Dia kata salah seorang pengacara tu adalah peminat setia Leeds yang tinggal di Leeds dan season ticket holder Leeds kan, Ellen Road. Dia kata baru ni dalam perjalanan ke studio daripada rumah, dia pass by ataupun lalu di sebelah Ellen Road, lalu di sebelah stadium, dan dia melihat kepada stadium tersebut dari dalam kereta seorang-seorang, dan dia rasa seolah-olah ada satu kehilangan
yang dia sendiri tak boleh nak ungkapkan dalam kata-kata kehilangan jenis apa. Cuma ada rasa satu kehilangan. Rupa-rupanya seperti kata dia, Bielsa adalah jantung kepada Leeds untuk 3-4 tahun kebelakangan ini. Segala yang terjadi di sana, promotion, kempen Premier League yang cemerlang, sampai sekarang diancam relegation kembali. Aku rasa seperti yang Han cakap tadi, Kish, penyokong mereka tahu untuk di mana harus mereka tempatkan Marcelo Bielsa, dan aku sangat pasti mereka tempatkan Marcelo Bielsa di tempat yang sangat istimewa dalam hati mereka masing-masing dengan apa yang dia dah lakukan dan segala nilai yang dah dia junjung di klub tersebut, dan segala kejayaan, boleh dikatakan kejayaan yang dia dah bawa melalui cara beliau yang melawan arus, sentiasa melawan arus. Kish. Dan melawan arus adalah perkataan yang paling sinonim dengan klub Leeds United. Melawan arus dengan perlantikan Marcelo Bielsa itu sendiri kan. Jarang ada klub di Championship mahu melantik jurulatih-jurulatih yang sangat enigmatik seperti Marcelo Bielsa. Selalunya orang akan pergi kepada the safe British option untuk membantu klub masing-masing kan. Tapi realitinya Leeds United tidak. Pada ketika itu mereka melawan arus dengan perlantikan Marcelo Bielsa. Dan Bielsa, keputusan tersebut membuah hasil. Mereka membina satu DNA bola sepak yang luar biasa, develop incredible players, mediocre players into incredible players, dan kini berada di pentas Liga Perdana Inggeris dengan aspirasi yang sangat besar. And the great thing is, Faiz, sekarang ni mereka masih melawan arus kerana perlantikan individu untuk menggantikan Marcelo Bielsa juga adalah perlantikan yang sejujurnya aku rasa melawan arus. Sebab ramai yang mungkin berpendapat kita pergi untuk seorang continental manager yang mempunyai nama yang besar, ataupun kita go for a British name that is safe. Tapi tidak. Leeds United telah pun mengumumkan pelantikan Jesse Marsch sebagai ketua jurulatih mereka. And 2 minggu lepas, Faiz, aku rasa kita pernah briefly sebut benda ni. Kita rasa macam ada terbaca rumor pada ketika itu yang Jesse Marsch mungkin menjadi calon future untuk menggantikan Bielsa. And time tu kita dua-dua cakap, wih sedap ni, boleh ni Jesse Marsch. So Faiz, terangkan sedikit kenapa Jesse Marsch sedap untuk Leeds. Kita berdua sangat mengikuti Jesse Marsch, lebih-lebih lagi musim ini sebab kita juga banyak meliputi Bundesliga kan, dan kita tahu kempen di Bundesliga, kempen yang singkat untuk Jesse Marsch tidak berakhir dengan begitu baik. Tapi tentu saja Jesse Marsch ni untuk aku ungkapkan dalam satu ayat yang mudah dan ringkas sebagai seorang jurulatih adalah inovatif, seorang yang gemar berlawan. Aku akan terangkan apa maksud gemar berlawan tu, dan juga seorang yang kaya dengan taktik. Kan? Gemar berlawan tu maksud dia takkan, aku tak pernah tengok daripada Salzburg ataupun Leipzig, dia approach sesuatu perlawanan tu, sebesar apa perlawanan tersebut, dengan cara defensif. Bermakna beliau adalah antonim kepada perkara tersebut. Beliau gemar berlawan dan beliau sentiasa percaya dekat skuad beliau untuk memainkan bola sepak yang menyerang, tak kira darjah ataupun kebesaran kelab lawan. Contoh dia bila Salzburg melawan Liverpool 2 musim lepas, ya. Kita tengok satu attacking display yang sangat menarik 3 season lepas daripada Minamino, daripada Haaland. Padahal Liverpool pada masa itu kan sudah mula menjadi salah satu kelab terbaik di Eropah. Siapalah RB Salzburg ni jika kita nak bandingkan dengan Liverpool pada masa itu kan. Tapi itulah Jesse Marsch, dan profil beliau sangat bersesuaian dengan apa yang dah ditinggalkan oleh Marcelo Bielsa. The blueprint is there. Blueprint tu sudah ada. Tinggal lagi macam mana cara Jesse Marsch untuk refine balik perkara tersebut, memasukkan segala idea yang dia ada dan kahwinkan dia dengan blueprint yang dah ditinggalkan
oleh Marcelo Bielsa. Aku rasa kalau itu menjadi kenyataan dan segala yang dirancang berjalan dengan lancar di Leeds akan semula menjadi salah satu kelab yang sangat menarik untuk kita tonton saban minggu di Premier League. Aku setuju 100% dengan semua benda yang kau cakap, especially bab kau cakap yang blueprint dah ada. Blueprint dah ada itu adalah perkara yang sangat penting. Kerana untuk mana-mana jurulatih masuk ke Leeds United sekarang ni adalah sangat counterproductive untuk Leeds membawa masuk seorang jurulatih yang perlu mengubah semula haluan bola sepak yang telah pun dibina oleh Marcelo Bielsa. Kerana identiti yang dibina oleh Marcelo Bielsa tu bukan identiti yang boleh dibina dalam tempoh masa yang singkat. Itu adalah identiti yang bina dalam tempoh masa yang sangat lama. Tempoh masa sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan sekarang dah 4 tahun. Jadi identiti itu dah semakin terserap dalam segala benda yang mereka lakukan. Jadi projek Leeds ni memerlukan seorang individu yang boleh meneruskan kesinambungan segala usaha Marcelo Bielsa di kelab tersebut. Dan that's exactly why aku setuju dengan kau. Jesse Marsch dengan intensiti bola sepak yang dimainkan oleh RB Salzburg, it's exactly why mereka perlu seorang individu seperti itu. Yang kau cakap lawan Liverpool, time tu front three dia ada Minamino, Haller dengan Hwang Hee-chan. Ketiga-tiga individu ni dengan intensif pressing diorang, that relentless energy on the pitch. Aku ingat Minamino main perlawanan tersebut. Superb. Minamino. Ya. Luar biasa kan? Jadi itu adalah identiti bola sepak. Identiti bola sepak Jesse Marsch yang bagi aku mungkin sedikit berbeza dengan Marcelo, tapi secara majoritinya sama. High pressure, high intensity, never stop. Jadi niat dia sentiasa menyerang. Niat dia sentiasa menyerang. Exactly. Jadi apa-apa pun kita nak ucapkan selamat maju jaya kepada Jesse Marsch, jurulatih kegemaran kita yang kita cukup seronok untuk melihat di pentas bola sepak England sekarang ni. Cuma aku harapkan di Leeds sendiri tak ada siapa yang bergurau dengan dia, panggil dia Ted Lasso lah. Itu je. Itu je lah. Tolonglah jangan panggil dia Ted Lasso. Also, tolonglah jangan bandingkan dia dengan Bielsa. Hakikatnya, tak ada siapa jurulatih dulu di luar sana yang boleh replicate exactly what Bielsa did. No way. There is no one like him out there. Jadi berterima kasih kepada Marcelo Bielsa. Kita kenang budi Marcelo Bielsa, but at the same time, it is time for a new chapter at Leeds United. Dan kita berharap bahawa Jesse Marsch akan mampu meneruskan legasi Marcelo Bielsa di Leeds United. Ya, tepat sekali. Marcelo Bielsa untuk Perlis Indah Kayangan 2024. Berapa Faiz? Mana tahu kan, unorthodox tengok dia main Perlis. Perlis time tu dah boleh lah main Premier League kan, 2024. Boleh lah Bielsa untuk Perlis.